What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Converto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. So guys, setiap Devil Fruit dalam dunia One Piece membawa potensi luar biasa. Tetapi apabila pengguna melangkaui batas tubuh dan kehendak mereka sendiri dan mencipta hubungan mutlak antara tubuh, minda dan kekuatan buah itu, maka lahirlah sesuatu yang dikenali sebagai awakening. Ia bukan sekadar peningkatan kuasa atau tambahan teknik, ia adalah transformasi yang melibatkan keseluruhan kewujudan pengguna. Seolah-olah buah iblis itu sendiri telah sedar menggabungkan kehendaknya dengan jasad pengguna untuk mencipta realiti baharu. Tapi walaupun begitu, awakening ini hanya terjadi pada segelintir Devil Fruit sahaja, kerana ada sahaja yang sudah kuasai Devil Fruitnya dengan sangat efisien, namun pada akhirnya awakening untuknya tidak terwujud. Dan ada juga yang telah memiliki Devil Fruit itu pada tubuhnya setelah sekian lama, namun tidak juga dapat mereka awakeningkan Devil Fruit tersebut. Jadi dari sudut pandang awakening ini, ada yang mengubah tanah menjadi senjata, ada yang mengubah tubuh menjadi simbol ketuhanan, dan ada yang mengubah dunia. Dalam penceritaan panjang ini, kita menyelusuri 10 pengguna awakening paling dahsyat dalam dunia canon dan lore One Piece berdasarkan bukti sahih, pertarungan epik serta potensi yang mungkin belum sepenuhnya diteroka. Di tangga ke-10, Kaku. Kaku ialah bekas ahli CP9 yang kini menjadi figura penting dalam CP0. Dia telah menunjukkan awakening luar biasa menerusi Ushi Nomi model jiraf. Suatu masa dahulu menjadi bahan lawak, kini dia adalah binatang mitos yang mampu beradaptasi dalam sebarang situasi dengan struktur badan luar biasa fleksibel, kekuatan fizikal yang melonjak dan teknik serangan unik yang memanfaatkan struktur jirafnya secara kreatif. Kaku bukan halangan, malah kelebihan dalam dunia yang sentiasa tidak dijangka ini. Namun awakeningnya itu masih dikategorikan tahap yang biasa kerana Zoro dengan mudah menghalangnya. Kerana itu dia di tangga yang ke-10. Di tangga yang ke-9, Rob Lucci. Lucci adalah pengintip maut CP0 yang telah menguasai Neko Nomi model Leopard. Sebagai pengguna Zoan Awakening, Lucci menggabungkan kekuatan fizikal liar dengan kawalan penuh ke atas bentuk tubuhnya. Dalam pertempurannya dengan Luffy di Egghead Island, kita dapat lihat keupayaan Zoannya yang tidak hanya bertahan tetapi juga menyerang dengan gabungan kelajuan, daya letupan dan stamina yang semakin menggila. Api hitam yang menyelubungi tubuhnya bukan sekadar hiasan, ianya lambang kekuatan gelap yang lahir dari dirinya. Segala kehebatan ini, Lucci masih berada di bawah bayangan Nika, membuktikan bahawa kekuatan tubuhnya sahaja tidak memadai dalam dunia yang ditentukan oleh impian dan imajinasi Luffy. Di tempat ke-8 adalah Don Quixote do Flamingo. Sebagai pengguna awal awakening dalam siri One Piece, Ito Nomi miliknya menunjukkan bagaimana benang boleh menjadi senjata pemusnah yang cukup mengerikan. Tidak lagi terhad kepada tubuhnya, Do Flamingo mampu menukar seluruh persekitaran menjadi benang keras dan tajam yang memerangkap, melibas dan menghancurkan. Bird Cage-nya adalah simbol keputusasaan yang melambangkan dunia yang terkunci dalam manipulasi dan kekejaman. Dia bukan sekadar ahli keluarga bangsawan dunia, dia adalah bencana bergerak yang memakai suit dengan karisma dan kegilaan yang menjadikan setiap geraknya satu pertunjukan kemusnahan. Lalu di tempat ke-7 adalah Charlotte Katakuri, putera sulung Big Mom dan pengguna Mochi Nomi yang telah diakui sebagai special paramisia. Awakeningnya memberi kuasa untuk menjadikan medan perang sebagai benteng Mochi miliknya, membentuk dan menyerap sekeliling dalam masa nyata. Dengan Kenbun Shokuhaki yang membolehkannya melihat beberapa saat ke hadapan, Katakuri menjadi gambaran sempurna petarung masa depan. Bukan sahaja dia menggunakan awakening sebagai alat, tetapi menjadikan seluruh ruang pertempuran sebagai medan takdir yang telah dia ramalkan. Kekuatan ini meletakkan dia sebagai ancaman serius kepada mana-mana Yonko dan membuktikan bahawa kekuatan sebenar bukan hanya datang dari buah ataupun tubuh, tetapi ketajaman jiwa. Namun sayangnya, dia terpaksa tunduk kepada Monkey D. Luffy yang mampu beradaptasi dalam pertarungan tersebut dengan sebaik mungkin. Eustace Kid berada di tempat ke-6 dengan awakening yang memberikannya kuasa magnet mutlak melalui Jiki Nomi. Dalam pertempuran menentang Big Mom, Kid menunjukkan bagaimana kekuatan mentah digandingkan dengan awakening boleh mengubah medan pertempuran menjadi kubur logam. Kemampuannya menjadikan musuh sebagai kutub magnet, menarik, menghentam dan menindih mereka dengan logam, menjadikan dia satu kuasa pemusnah yang tidak terancang tetapi efektif. Kid ialah lambang kekuatan yang tidak terkawal, liar tetapi menggerunkan. Dalam dunia di mana taktik sering memenangi peperangan, dia membuktikan bahawa kemusnahan berlebihan kadang-kala lebih mematikan. Tapi malangnya Kid masih belum mahir hakinya ke tahap yang tertinggi. Jika tidak,
Kid boleh dikategorikan antara yang terkuat kerana kemampuan Awakening Devil Fruit-nya digandingkan haki tahap tinggi akan menjadikannya berlipat kali ganda lebih kuat dari diri dia yang sekarang. Trafalgar di Waterloo pula menduduki tangga yang kelima. The Surgeon of Death yang memiliki opionomi ini telah melangkaui batasnya. Awakening-nya membawa dia ke tahap pembedahan dimensi dan realiti. Teknik seperti Krum dan Puncher Wheel membolehkannya menembusi pertahanan dalaman, bahkan pertahanan Big Mom sendiri, kerana ia mampu memusnahkan dari dalam tanpa perlu mengoyak tubuh di luar. Awakening miliknya bukan hanya menambah kuasa tetapi mengubah cara pertarungan dijalankan. Ia adalah pembedahan realiti di mana setiap bilah adalah pisau yang menulis semula struktur tubuh dan ruang sekeliling. Law membuktikan bahawa Genius dan Awakening adalah gabungan maut yang boleh menggoncang struktur dunia. Namun sayang, akhirnya Law tewas di tangan Blackbeard. Tangga keempat diduduki Zane Killingham, anggota Elite Gods Knight yang memiliki Ryu Nomi model Kirin, Zon Mitos yang memberi bentuk hybrid antara manusia dan makhluk suci Kirin. Dia tidak hanya mendapat bentuk fizikal luar biasa tetapi juga kekuatan manipulasi mimpi yang mengerikan. Dia mampu masuk dalam mimpi, menyentuh keinginan terpendam dan menjelmakan impian itu ke alam realiti, bukan sebagai ilusi tetapi sebagai realiti mutlak. Ia menjadikan Killingham satu-satunya pengguna Awakening yang kekuatannya bukan sahaja fizikal atau persekitaran tetapi dimensi psikologi dan ilusi yang menjarah kesedaran lawan. Dalam konteks kuasa imajinasi, hanya G5 Luffy mampu berdiri setaraf dan itu cukup untuk meletakkan Killingham sebagai ancaman kepada dunia perlalunan. Dan bayangkan, kuasa mimpi ngeri ini adalah tidak pernah terhenti dan mampu dikeluarkan sehingga tahap infinity. Selendang putih yang sentiasa melilit lehernya bukan simbol kosong, ia adalah bendera perang antara mimpi dan dunia nyata. Sebelum kita masuk ke top 3, ada 4 nama yang sebenarnya aku perlu sebut sebelum korang tanya kenapa mereka tiada dalam list ini. Yang pertama adalah setiap Gorosei. Untuk sekarang kita masih belum tahu status kemampuan Gorosei ini. Adakah mereka pemakan Devil Fruit atau mereka hanya individu yang diberi kuasa sendiri secara langsung dari Imu. Kerana itu aku pilih jalan selamat untuk tidak meletakkan Gorosei dalam list ini. Lalu Imu. Yes, kita sudah lihat dalam One Piece chapter 1150 betapa ngerinya kemampuan Imu yang mampu menukarkan Dori dan Brogy menjadi demon. Tapi tetap jawapannya masih sama seperti Gorosei, di mana kita pun masih belum tahu status adakah Imu pemakan Devil Fruit ataupun sebaliknya. Dan nama yang ketiga dan keempat aku jelaskan sekali, iaitu Gil Tesoro dan Douglas Bullet. Yes, mereka memang sudah mengawakenkan Devil Fruit mereka, tapi sayangnya watak mereka bukanlah canon yang bermaksud mereka tidak terkait dengan jalan cerita utama untuk One Piece. So untuk mereka juga aku tidak masukkan dalam list ini. Di tangga ketiga pula diisi oleh Figarland Shamrock. Shamrock adalah pemilik pedang Cerberus, sebilah senjata yang memakan buah iblis Zon Mitos jenis Cerberus. Awakening pedang ini menandakan sesuatu yang belum pernah dilihat, senjata yang mencapai kesedaran, kuasa dan kehendak melalui buah iblis. Cerberus bukan sekadar alat, ia adalah makhluk legenda yang hidup dalam bilah senjata dengan nyalaan api hitam dan kabus pekat sebagai simbol kebangkitan. Dalam dunia One Piece, teori bahawa senjata memiliki roh telah lama wujud, tetapi Shamrock membawanya ke tahap baharu. Pedang yang menyatu dengan penggunanya bertindak sebagai binatang penjaga gerbang kematian. Dalam pertarungan, Shamrock membawa mitologi, api dan ketepatan, dan dalam kekuatan dia berdiri setaraf Yonko, malah mungkin melangkaui batas mereka. Gabungan Zoan berbangkit, senjata bertenaga iblis dan kehendak pengguna menjadikan Shamrock dan Cerberus simbol revolusi gelap yang akan datang. Di tangga yang kedua diisi oleh Monkey D. Luffy. Seperti yang kita tahu, Luffy adalah pemakan Devil Fruit Hito Nomi model Nika. Awakening buah ini tidak hanya memberi tubuh getah tetapi mencipta dunia di mana logik, graviti dan hukum fizik tunduk kepada imajinasi. G5 adalah manifestasi kebebasan mutlak. Tubuh Luffy menjadi anarki visual, menjadikan musuh seperti kartun dan medan perang seperti pentas jenaka. Namun di balik tawa itu ada kuasa kuno Joy Boy yang bangkit semula untuk menghancurkan rantaian sejarah. Awakening Luffy menggabungkan mitos, sejarah, harapan dunia yang tertindas. Ia adalah awakening bukan sahaja tubuh tetapi warisan, dan dengan itu dia menjadi penjelmaan harapan dunia, bukan hanya pemimpin lanun. Dan kegilaan awakening sudah kita lihat dengan jelas ketika Luffy membantai Kaido di Onigashima, lalu Lucci, Kizaru di Egghead dan juga Gorosei yang di mana ini juga di Egghead Island. Dengan G5 show jenaka, pembulian dan kawalan penuh terhadap pertarungan pasti akan dipegang sepenuhnya oleh Luffy. Akhirnya di tangga pertama tiada yang lebih layak selain Joy Boy, pengguna asal Hito Nomi model Nika. Awakening Joy Boy adalah titik mula kepada segala legenda, mitos dan ketakutan yang dicuba untuk dipadam oleh kerajaan dunia. Dia bukan sahaja pengguna awakening, dia adalah awakening itu sendiri. Dalam dirinya buah itu
mencapai bentuk sempurna, bukan sebagai senjata tetapi sebagai simbol tawa kebebasan dan pembebasan dari struktur kejam dunia. Tiada buah yang lebih bebas, tiada bentuk yang lebih menentang realiti, dan tiada pengguna yang lebih besar dari sejarah. Kehadirannya selama 800 tahun sebagai mitos yang ditakuti membuktikan bahawa awakening sejati bukan datang dari kuasa tetapi dari harapan yang tidak pernah padam. In conclusion, awakening dalam dunia One Piece bukan hanya revolusi kuasa, evolusi kuasa. Ia adalah detik kenyatuan antara tubuh, roh dan kehendak buah iblis. Ia adalah manifestasi ketidakterikatan terhadap hukum dunia dan simbol bahawa dalam dunia yang dikunci oleh sistem, impian adalah kuncinya. Bila buah bukan lagi sekadar buah, bila ia menjadi dewa kecil dalam tangan manusia, itulah awakening. Dan yang paling menggerunkan, dunia masih belum menyaksikan semuanya. So guys, I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. See you guys in the next content. Until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi